soalan ringkas saya berkenaan dengan RE yang diulas oleh Mbak Menteri ya. Mbak Menteri, pagi tadi saya hadir seminar antarabangsa mengenai palm oil di KLCC. Satu kertas mengenai RE yang dibentangkan itu di bawah subtopik Status of Implementation, Issues and Challenges. Ini ayat dia yang Mbak Menteri ya. What has started out as a promising new growth area is now in a state of near economic paralysis. Ya, dalam bidang ini yang Mbak Menteri sebut tadi kan, dengan segala macam akta industri biofuel ya, akta renewable energy segala macam, tetapi pemain industri merujuk kepada topik ini, mengulas mengenai keadaan di negara kita. Dia disumbangkan oleh dua perkara. Pertama katanya, an almost complete absence of local demand. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 tonggak strategik yang membentuk polisi yang Muhammad Menteri sebut mengenai dasar RE tadi ialah termasuk ekspor di luar negara. Itu juga tak berlaku. Dan walaupun ada 91 lesen misalnya dikeluarkan untuk pihak pemain ini mengeluarkannya, hari ini boleh kata disebut di sini on hold ataupun abandon. Jadi gambarannya yang Menteri, ini satu kertas antarabangsa, 1000 lebih penyertaan, pengalaman Malaysia yang dibentangkan. Gambarannya tidak seperti yang diberikan oleh yang Muhammad Menteri tadi. Jadi saya pulangkan pada budi pencarian Muhammad Menteri. Apakah jawapan yang diberikan tadi dengan segala macam dasar polisi mengenai renewable energy ini di praktisnya di lapangan itu betul-betul terjadi ataupun tidak, atau benarlah seperti pandangan pengkaji, pembentang yang memberikan pengalaman Malaysia untuk tatapan peserta konvensyen antarabangsa yang akan berakhir esok. Saya minta sedikit pandangan. Yang berhormat, mengenai kalau you sebut syarat yang antarabangsa yang disebutkan iaitu palm oil, dan dia bukan elektrik, dia bukan RE dari segi elektrik, penjanaan elektrik. Dia sebut tentang biofuel untuk ekspor, untuk local demand. Ini saya setuju. Sedangkan saya dulu pun dalam Kementerian Perdagangan, saya pun one of the champions of biofuel. Tetapi hakikatnya ialah apa yang disebutkan lack of local demand. Saya setuju. Kita kena create demand. Tetapi pada masa yang kita create demand itu, kita kena bersaing dengan fossil fuel. Itu masalah. Sebab fossil fuel lebih murah. Nah, itulah masalah. Ya, tetapi kalau kita sebut RE ini mengenai elektrik ini, kita menggalakkan, kita ada dia punya tarif yang lebih tinggi kita beli. PNB beli. So, for RE in terms of elektrik ini, saya rasa kalau kita boleh tingkatkan lagi daripada 21 sen ke lingkungan 30 sen, saya rasa industri RE untuk elektrik ini akan terus berkembang. Sebab pada masa sekarang, kalau PNB beli 30 sen, dia rugi. Dia rugi. Lebih elok dia beli daripada IPP ini. Nah, itu hakikatnya lah. So kita kena ada paksaan lah sikit ya, supaya PNB akan patuhi. Saya setuju ya Menteri, tapi masa ni kurang. Ya. Okey. Betul. Teknologi saya nak sekarang, ya. sedikit ruang mengenai komen yang Buat Menteri tadi ya. Saya terima penjelasan Buat Menteri. Terima kasih banyak mengenai polisi itu. Pada masa yang sama, penjelasan Buat Menteri mengenai IPP tadi itu agak meragukan saya, Buat Menteri ya. Sebab IPP ni Buat Menteri, dia enjoy the subsidi 2 kali sebenarnya. 2 kali.
Kalau mengikut penelitian kita Saya sekarang, ingat Yang Hormat boleh bawa dalam tak, tadi disebut tentang IPP semacam satu sweeping dibawa statement, juga perkara ni. semacam satu sweeping statement yang saya rasa kita boleh minta untuk Menteri perjelaskan lagi. Kenyataan Menteri tadi ialah IPP tidak memperolehi keuntungan, tidak seperti yang kita gambarkan. Tapi kita nak hujah di sini bahawa IPP menikmati double subsidi. Satu daripada Petronas, satu lagi daripada TNB. Itu daripada Petronas, subsidinya ialah subsidi harga gas. Kalau mengikut rekod kita tahun 2009, subsidi to IPP ialah 7.3 bilion. Kalau accumulated subsidi to IPP sejak 97 ialah 43 bilion. Apa lagi satu subsidi yang dia dapat? Satu lagi ialah daripada TNB dalam bentuk apa yang disebut sebagai availability charge, capacity charge. Yang berhormat, Yang itu saya cadang macam begitulah. Kita peringkat jawatan kuasa. Saya akan di sini. Saya akan jawab dan saya akan berikan statistik ya tentang apa keuntungan yang you sebutkan kepada IPP. Teknologi hijau. Datuk Ibu Tua, Yang Hormat, sebelum saya